Okay, ini yang pertama, collusion. Okay. So dia sama je, konsep dia sama je. Kenal pasti dekat mana P dan dekat mana Q. Okay, so ini adalah P, ini adalah Q. So kawasan total revenue dia adalah ini. Okay, sama je. Okay. Kemudian akan muncul satu keadaan di mana harga akan meningkat. Okay, so ini adalah yang baru. Harga meningkat sampai level ni. Okay. Soalan saya. Dekat mana loss TR? K dengan N. Gain untuk TR. B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Okay. Ini sekiranya ada kerjasama antara keduanya. Tetapi sekiranya soalan tu dia kata broke up. Maksudnya mereka ni dah tak nak dah mengikuti perjanjian yang telah ditetapkan. Okay, diorang dah berpecah. So jawapan dia adalah opposite antara kedua ni. Okay. So KN ni automatic akan jadi gain. Dan BCDEFG ni akan jadi loss. Boleh ya? Faham yang tu ya? Madam, ulang balik boleh tak yang broke up tu? Okay, boleh. Okay. Sekarang ni, okay, dia ada satu yang dipanggil sebagai collusion. Okay. Ini adalah kerjasama antara dua pihak. Okay. So, dia akan tanya tentang TR sama ada loss ataupun gain. Okay. So, pertama sekali macam biasalah kita kena kenal pasti dia punya P dengan Q. So, ini adalah P dengan Q. Inilah TR yang asal. Okay. Jadi, soalan itu dia kata increase price. So, ini adalah kawasan baru untuk TR. Sebab bila dia increase price, okay, kuantiti akan jatuh. Okay. So, soalan dia, kalau dia tanya loss, adalah K dengan N, betul? Ni loss dia kan? Okay. Dia punya gain adalah B, C, D, E, F, G. Okay, ni. Sebab dia dah meningkat, ini dah loss Okay. Tapi, jika soalan itu, dia ada tulis broke up. Opposite kan sahaja jawapan itu. Yang B, C, D, E, F, G ni akan jadi loss dan gain adalah KN. Itu je. Faham ya? Faham. Okay. Yang seterusnya adalah yang ni. Okay.
Yang ni awak boleh tengok dekat apa ni, saya dah bagi ke belum ya? Saya okay, saya ada share dengan awak slide slide presentation. Okay, slide presentation tu dia berkaitan dengan mobility. Okay, sekejap ya, saya cari dulu kat mana. Sekejap ya. Okay, yang ni awak boleh tengok dekat yang ni Okay, ini siapa yang bentang ni? Tak ada nama dia. Okay. Ini untuk regional mobility ni, dia adalah satu keadaan di mana ada dua negara, ada dua kawasan. Yang satu dia low wage, maksud dia upah dia tu rendah, dan kawasan satu lagi upah dia tinggi. Dengan labor. Okay. So dekat sini, ini adalah vaksin ni, ini adalah low wage. Okay, di kawasan A. Ini adalah high wage untuk kawasan B. Okay. So yang ni kawan awak sebenarnya dah bagi tahu Okay. Okay. Sebelum regional mobility ni adalah berlaku situasi di mana mereka berpindah kerja. Okay, dia mobile. Okay. So ini adalah capital sebelum mobility. Okay. Ini adalah capital sebelum mobility. Okay, ini adalah punya capital. Sebelum adalah JK. Madam, Ya, JK tu apa tadi? L, labor. Labor, okay. Okay. Ini sebelum mobility tau, sebelum dia berpindah. Kemudian, terwujud situasi di mana ada mobility untuk labor. So, capital yang baru adalah A. Sahaja. Ni. Okay. Dan
untuk label yang baru pun dah berubah. Asalnya ni J dengan K. Ini label yang baru. Asal biru K, bawah ni L. Bila dah ada mobility, yang atas ni yang kecil ni K, yang bawah ni adalah L. JBC ni. Okay, itu adalah untuk low wage. Sekarang kita pergi yang high wage. Okay, sebelum berlaku mobility, K dia adalah G. L dia adalah FH. Okay, bila dah berlaku mobility, akan ada perubahan di mana G, E, F adalah dia punya K. Ini K yang baru. Kemudian yang bawah ni, HIDK ni, inilah L. Okay, harap boleh nampak ya. So, ada satu lagi yang awak perlu tahu dekat mana kawasan untuk dead weight loss. Dead weight loss adalah kawasan ni. E dan I. Segitiga ini. Okay? Itu je yang awak kena tahu. So, sekiranya ada soalan saya tanya soalan. Saya nak tahu kat mana kawasan L before international mobility untuk high wage. FH. FH, betul. Okay. Seterusnya, dekat mana kawasan mobility? Ulang madam tak dengar. Okay, saya nak tahu kawasan K, capital, untuk low wage before international mobility. ABC. ABC? Lagi? D. ABC. ABCD. ABC. Okay. Seterusnya, saya nak tahu kawasan K untuk low wage after international mobility. A, okay. Kalau saya tanya loss K, low wage after mobility kat mana? Dia punya loss K. BCD. Okay, BCD. Semua dapat BCD? Dapat. Okay, dapat. Okay, seterusnya. Saya nak tahu gain untuk K, high wage after mobility. FG. FG. Okay, gain untuk high wage after mobility. Saya nak dia punya K, gain K. EF. EF. Okay, EF. Dan seterusnya, kalau saya tanya dekat mana dead weight loss? EI. EI. Okay. So, faham ya? Semua faham ya? Faham. Okay, itu je. Dan yang part yang terakhir. Okay. Bila dia udah diagram, awak akan macam ni, awak akan tertanya dia sebenarnya dekat mana?
sama ada dekat textile market dia punya area ataupun dekat pharma market. Okay, so saya akan tunjuk satu-satu. Okay, ini pun sama, dia tentang low tech sector, maksudnya labor intensive, maksudnya sektor itu dia sektor rendah, so maksudnya dia lebih banyak gunakan pekerja. Kalau yang ni pula high tech sector, maksud dia lebih kepada menggunakan mesin, guna capital intensive. Okay, so dia berkaitan ada kerjasama, ada trading, maksudnya ada import export, ada kerjasama dengan negara luar ataupun tidak. So perkara yang awak kena tahu adalah sama juga CS, PS, Open, satu lagi sama ada dia suruh awak cari gain, loss, net gain, ataupun satu lagi transfer surplus. Okay, gain, loss, net gain ataupun. So fahamkan betul-betul sama ada soalan tu dia nak gain ke, atau dia nak net gain ke, ataupun dia nak loss atau transfer surplus. Tapi transfer surplus ni dia akan berkawan baik dengan net gain. Okay, so sekarang ni fahamkan yang ni. Bila dia kata open, tadi ada komplain ni suara saya akan terputus-putus, awak kena tegur saya. Okay, ini adalah titik di mana dia bila dia kata dia dah start open up. Madam, suara Madam putus tadi. Betul lah putus ini adalah titik di mana close up, maksudnya belum ada trading dengan negara luar. Ini garis ni, ini adalah open up. Okay, so bila dia kata negara ini telah open up, daripada close pergi open. Ini pun sama, daripada close pergi open. Okay, soalan tu, dia nak close up ke dia nak open up? Kalau close up, daripada open tadi pergi turun balik, pergi titik ni. Tapi kalau dia open, daripada titik ni pergi garis lurus ni, bermaksud open. Okay, pun sama, dia akan suruh cari CS dengan PS. Okay. Okay, sekiranya dia tanya soalan dia adalah loss CS. Okay, dekat sini ada CS, dekat sini pun ada CS. Tapi yang mana satu? Okay, so kita buat satu persatu. Tengok yang ni dulu textile market ni. Kat mana CS sebelum trading? Dia masih close up. Dekat mana CS dia? A. Okay. Bila dah close up, dekat bila dah open up, dekat mana pula dia punya CS? A, B, C, D. A, B, C, D. Belum close up. Sebelum close up, sebelum trading. Kat mana CS dia sebelum trading? F. F, lagi? G. G. Lagi? H. H. Okay. Selepas trading? F.
F. Okey. Sekarang ni, yang ni daripada kecil kepada lebih besar. Yang ni daripada lebih besar kepada lebih kecil. Yang mana satu loss? Tekstil ke pharma? Pharma. So jawapan dia adalah D, pharma. Okay. So sekarang ni dah tahu area loss dia. Tak dengar tadi, madam. Okay. Sekarang ni kita dah tahu jawapan dia dekat pharma. Okay, sebab dia loss daripada kawasan yang besar kepada kecil. Sekarang tengok soalan. Dia nak loss CS. Dekat mana area loss? GH. So inilah jawapan dia. Okay? Faham ya? So maksud dia awak tahu macam mana nak bezakan jawapan dia dekat pharma ke dekat tekstil, awak buat je macam ni. Sekiranya ruang itu daripada area itu, daripada kecil ke besar, itu adalah gain. Sekiranya kawasan dia daripada besar kepada kecil, ke dia nak gain. Boleh faham? Madam, Ya. maksudnya kalau dia minta gain, jawapan dia BCD. Jawapan dia BCD. Betul. Okay. Okey. Sekarang saya nak awak cari loss untuk PS. Dan dia open up. Okey, cuba cari loss untuk PS dan dia open up. Awak kena tengok dulu PS untuk dua-dua tau. Okey, yang ni berapa PS sebelum trading? Kat mana area dia? E. E, B. B. Okey, lepas trading? E. E. Okey, yang ni pula sebelum trading? JK. Selepas trading? GHIJK. Ini daripada besar ke kecil, ini daripada kecil ke besar. So yang mana loss dia? Tekstil ke pharma? Tekstil. Okey, tekstil. Pastikan jawapan dia dalam teks. Loss PS dekat area mana? B. B. Okey, faham Faham? Faham, madam. Faham Saya punya suara putus-putus Okey, so sekarang ni kita pergi tengok pula satu lagi iaitu net gain dengan transfer surplus. Okey. Soalan dia nak transfer
from PS to CS. Bila saya kata transfer surplus from PS to TS, yang from ni akan jadi berkurang ke bertambah? Berkurang. Kurang Yang bertambah adalah CS. Yes. Okay. So sekarang ni kita akan tengok satu-satu. Okay. CS sebelum trading adalah A, selepas AB, CD. Okay. Dia punya PS pula EB, selepas E. Ini pula F, G, H. So akan jadi F, kemudian HI. Okay. So daripada sini yang mana PS kurang? Di mana keadaan di mana kalau PS dia kurang, CS dia pula bertambah? Dekat mana? Yang ni ke yang ni? Textile. Okay, dekat textile So pastikan jawapan dia dekat textile. Okay. Sekarang ni saya nak lukis Asal dia dari A ke ABCD. So ini asal. Ni A. Kemudian dia merebak jadi terus kepada BCD. Sebab dia dah ada international trade. Tapi B ini adalah kawasan PS. Okay? Sebab asalnya kawasan PS kan? Tapi CS dah ambil. Inilah yang dipanggil sebagai transfer surplus. Net gain dia mana? Okay, kalau CD. yang ni itulah net gain, CD. Kalau gain? BCD. BCD. Transfer surplus? BCD. Transfer B. surplus B sahaja. Sebab dia dah ambil kawasan PS. Asalnya adalah kawasan PS. Okay? So saya ulang sekali lagi. Sekiranya soalan nak transfer surplus, awak kena buat dulu yang ni dengan yang ni. Lepas tu tengok di mana keadaan kalau dia PS dah jatuh, CS naik. So ini. Ni CS dia naik. PS memenuhi yang ni, kandak soalan. So pastikan jawapan dia dalam textile market. So ini yang asal. Lore apa yang jadi bila dah trading? Yang mana dia dah ambil kawasan PS, itulah transfer surplus. Selain dari itu adalah CD. Gabungan semua sekali, itulah adalah gain. Okay? Faham ya? Faham. Okay, faham. Neda, Ya, ulang balik boleh tak? boleh? Sekejap ya. Pemadam dia kecil lah. Kita ambil warna lain pula lah. Okey, kita ambil colour ni. Okey. Sekarang ni akan ada soalan nanti. Transfer surplus. Okey. Transfer surplus ni dia akan bagi tahu sama ada daripada PS ke CS ke atau dari CS ke PS. Okey. Kalau dia kata transfer surplus from PS to CS, bermaksud daripada PS ke CS yang mana akan berkurang?
Dari, PS akan berkurang. Sebab dia kata dari PS ke CS. PS akan berkurang, CS akan bertambah. Ini awak kena betul-betul kenal pasti. Okey. Selepas tu baru kita tengok satu-satu. CS untuk textile market asalnya adalah A. Bila dah ada trading, dia akan jadi A, B, C, D. Okey. Kemudian dia punya PS. Trading, tinggal lagi E. Okey. Yang ni pula sebelum trading adalah F, G, H. Dah trading tinggal F. Okey, kemudian dia punya PS sebelum trading adalah J, K. Bila dah trading J, K, G, H, I. Yang ni CS jatuh, PS naik. Yang ni CS naik, PS jatuh. So yang mana yang memenuhi yang ni? PS jatuh, CS naik. Textile. Textile kan? So pastikan jawapan dia dekat textile. Okay? Jadi awak jangan tengok dah ni. Ni jangan dah tengok pharma. Maksud dia jawapan dia mesti dekat textile. Okay, ke ABCD. Ini adalah sebelum trading. Kemudian, dia merebak kepada ABCD selepas trading. Tapi, dia dah ambil kawasan PS. Ini kawasan PS ni. EB kan? Dia dah ambil ni kawasan PS ni. Inilah maksudnya transfer surplus. Maksudnya, asalnya adalah PS. Tapi CS dah ambil. Okay? So, kawasan ini dipanggil sebagai transfer surplus. Baki dia ni, yang CD ni, inilah dipanggil sebagai net gain. Dan untuk semua sekali BCD, ini adalah gain. Faham ke tak? Faham. Thank you. Okay. Okay, sekarang saya nak tanya soalan. Okay, ni dia punya ni. Soalannya adalah, saya nak tahu gain untuk CS. Saya nak tahu gain untuk CS. Dan dia open. BCD. BCD. Okey, seterusnya. Saya nak tahu net gain untuk CS dan PS. CD. Net gain untuk dua-dua saya nak. CS nak, PS nak. Untuk CS, CD. Untuk CS berapa? CD. Betul ke? Bukan CS, CD. CS sebenarnya ambil dekat textile ke dekat pharma? Textile kan? Tengok betul-betul. IJK. Net gain, saya nak net gain. Berapa? CS, siapa ada jawapan lain? Untuk CS?
Okay, siapa ada dapat jawapan net gain untuk CS? CD madam? CD? Okay, mari kita buat sama-sama ya. Sekarang ni dia nak net gain. Okay. Untuk CS. Sekarang ni awak tak tahu lagi ya sama ada dia dekat pharma ke dekat ni. Okay. Boleh? CS asal sebelum trading apa? Sebelum trading. Sebelum. Sebelum. ABC. Kan ni garis dia. Kalau sebelum trading. Okay, kemudian jadi apa? Selepas trading. Okay, dia punya PS pula sebelum trading. EF. Okay. Kemudian jadi apa selepas trading? BCDEF. Untuk ni pula CS dia untuk sebelum H. Kemudian HIJK. PS dia sebelum IL. selepas IL. selepas L ya. Okay. So sekarang ni tengok dulu CS yang ni. Antara dua ni yang mana gain? Pharma. Okay. Ni pharma. So dia asalnya H. Tiba-tiba tambah lagi IJK. Tetapi I ini adalah kawasan siapa? PS. Ini apa? Ini kawasan apa ni? Transfer surplus. So dia punya net gain adalah JK. Okay, kemudian dia nak pula antara net gain untuk PS. Okay, yang mana net gain antara dua ni? Textile. Dekat textile. Okay, so jawapan dia mestilah dekat sini. So asalnya adalah EF. Kemudian merebak ke BCD. Okay. Tapi BC ni kawasan CS. Ini dipanggil sebagai area apa? Transfer surplus. So net gain dia adalah D. Madam, kira dia ambil kira yang CS yang lama jugalah. Okay. Nak tahu CS yang lama sebelum trading dengan selepas trading. Memang itu je cara dia. Awak kena tahu pertama sekali dia nak soalan apa. Dia nak yang ni net gain. Bukan gain tau, net gain. Lepas tu dia nak PS dan CS. Lepas tu kena buat dulu. Kalau CS, okay, mana dia punya loss, mana dia punya gain untuk awak dapatkan jawapan. Sekarang dia nak net gain. Kat sini net gain sebab yang ni daripada kawasan kecil kepada kawasan lebih besar. Berbanding yang ni kawasan lebih besar kepada kawasan lebih kecil. TS pun sama. Barulah kita lorek dan tahu dekat mana TS, dekat mana dia punya net gain. Kalau yang ni gain dia mana?
Kalau ni gen dia mana? IJK. Okey, kalau ni gen dia mana? B. B. BCD. BCD. Okey, sekarang soalan yang terakhir. Okey, soalan dia berbunyi, saya nak tahu gain dan loss untuk CS. Open. Okey, cuba buat. Gain CS Pharma. Sekejap. Soalan saya tadi apa? Gain dengan loss untuk CS kan? Okey, CS kat mana? CS Yang- kat mana? Yang Pharma dekat H untuk lama. Dia punya apa ni? Gain dia? Gain dia kalau Pharma IJK. Okey. Dia punya loss? BC. BC. Okey, betul. Cuba cari pula, saya nak gain, loss, PS. Madam, gain tadi BCD ke BC? Kalau gain, dia bukan dekat dekat textile. Oh, Dia dekat pharma. oh yes. IJK kan? IJK betul. Loss dia? BC. BC. Okey, sekarang ni cari pula gain dengan loss untuk PS. Gain BCD, Okey. loss I. Okay. L. Betul lah I. I. Sebab ini asal dia kan? Asal dia semua ni sekali. Okey. Tiba-tiba ada ni. So ini. Okey, ni dia punya. Dah pening dah kejap ni. Okey. Adalah yang ni. Okey, selepas trading adalah yang ni.
So loss dia adalah ini. Adakah semua faham? Faham. Okey. Faham. Okey. So saya nak bagi tahu ya. Untuk exam tipu-tipu bermula minggu hadapan, saya dah sediakan 3 set soalan. So ada 3 set berbeza pada setiap minggu. Okey. Soalan panel exam yang sebenar, awak diberi 3 jam untuk jawab soalan. Okey, tetapi disebabkan masa kelas kita, lecture kita hanya ada 2 jam, saya akan pendekkan masa menjawab itu menjadi 2 jam. Okey, tapi nanti masa final exam awak tak perlu nak kelang kabut. Sebab awak ada 3 jam. Okey. So saya akan share soalan itu macam ni. Dalam okey. So contoh ya. Okey, contoh soalan dia ni, saya bagi contoh ni. Okey, ni soalan 37. Saya bagi 2 minit untuk awak jawab. Tengok, ambil maklumat dan jawab. Tak kisah awak ambil masa berapa lama, tapi saya tunjuk soalan hanya 2 minit. Lepas tu saya akan pindah 38. Tak kisah awak sempat, tak sempat, saya akan pindah 38. Lepas 2 minit, saya pindah 39. Dan selepas 2 minit lagi, saya akan pindah pergi soalan 40. Okey? Itu je cara supaya awak boleh jawab 40 soalan dalam masa 2 jam. Dan begitulah kita buat sehinggalah final exam. Okay, so saya rasa bila final exam nanti memang awak dah cukup terror nak buat, dah cukup cukup bersedia, sangat-sangat bersedia. Okay, so ada apa-apa soalan? Tak ada, madam. Okay, awak dengar ke tadi yang saya jelaskan? Atau putus-putus? Dengar, madam. Okay, dengar ya. So itu sahaja. Terima kasih banyak. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama.